Hi everything. Okey, pada hari ini kita akan belajar salah satu subtopik dalam topik ketiga matematik tingkatan 3 iaitu matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Jadi hari ini kita akan kupas tentang kredit sahaja. Jadi jom tengok. Okey, ni intro dia. Menarik kan? Menarik kan? Okey, jom kita masuk. Apa itu kredit? Kredit adalah perjanjian kontrak antara pembekal tu boleh jadi bank atau institusi kewangan dengan pengguna, kita pengguna. Pengguna boleh meminjam wang dari pembekal untuk sesuatu kegunaan atau pembelian dan pengguna bersetuju untuk membayar balik dalam suatu tempoh tertentu. Maknanya sini bank akan mendahulukan duit untuk kita melakukan sebarang pembelian atau kegunaan dan kita perlu membayar balik dalam suatu tempoh tertentu. Okey, untuk kredit ni kita nak kupas berkenaan dengan penggunaan kad kredit. Okey, apa itu kelebihan kad kredit? Antara kelebihan kad kredit adalah anda boleh menikmati ganjaran dalam bentuk rebate tunai atau penembusan mata. Mata di sini bukanlah air. Mata di sini bermaksud point. Contoh, anda pergi isi minyak, katakanlah anda isi di Petron dan anda diberikan point. So, anda kumpul point menggunakan kad kredit tersebut dan anda boleh tebus contohnya macam payung ke, tisu ke, itu tertakluk kepada institusi kewangan yang kita gunakan. Maksudnya, kad kredit apa yang anda gunakan. Begitu juga dengan rebate tunai. Contohnya, macam Citibank dia bagi 5% kepada siapa-siapa saja asalkan mesti lebih, penggunaan dia mesti lebih daripada RM1,000. Itu contoh. So kalau kita guna RM1,000 kita dapat 5% iaitu RM50 rebate tunai. So kita boleh gunakan balik lah rebate tu ke mana-mana je. Okey, contoh kelebihan lain adalah anda tidak perlu bawa wang tunai yang banyak. Macam nak beli iPhone ke, anda tak perlu bawa duit yang banyak. Just bawa kad kredit, anda swipe je. Okey, dan kaedah pembayaran pun mudah dan cekap. Seterusnya, kemudahan untuk membeli barang dan perkhidmatan atas talian. Macam kita beli barang dari Lazada lah, Shopee apa semua. Walaupun dia ada perkhidmatan seperti kita pergi ke cash deposit machine ataupun kita ke 7E, namun cara tu agak remeh. Jadi kebanyakan orang lebih suka untuk menggunakan credit card atau debit card. Terus, dan sekarang pun dekat Lazada ada Lazada Wallet. So lebih mudah untuk pengguna melakukan transaksi. Jadi apa pula kekurangannya? Kekurangan menggunakan kad kredit adalah anda akan terbeban dengan charge-charge seperti yuran tahunan, charge kewangan, charge faedah pendahuluan wang tunai dan charge-charge lain. Anda juga akan berbelanja lebih dari kemampuan. Ini sekiranya anda melayan nafsu anda akan berbelanja lebih daripada kemampuan. Mana taknya kan? Duit tak ada kat depan mata, semua boleh swipe sampai depan mata, payment statement dah tepuk dahi. Okay, itu contohnya. Dan contoh kekurangan lain adalah sesetengah kedai tak menerima pembayaran kad kredit. Contohnya macam warung tepi jalan, takkanlah nak guna kad kredit kan? So, ada sesetengah kedai tak dapat nak menerima kad kredit. Okay, now kita nak masuk kepada kenapa ada gambar Skidward ni kan? Nampaknya Skidward pun telah menggunakan kad kredit. Sekarang Skidward telah menerima statement berkenaan kredit kad. Okey, apa yang ada dalam statement ni? Okay, sebelum tu cikgu ambil ni daripada Google dan seperti anda lihat cikgu-lee.blogspot.com.
Okay, ini adalah sumber asalnya. So ini kredit untuk cikgu-lee.blogspot.com. Okey, apa yang ada dalam penyata bank ni? Ada nama, tarikh penyata dan tarikh akhir penyata, bayaran minima, had kredit dan jumlah terkini. Okey, kenapa dia terkejut? Okey. Contoh, sekiranya kita mendapat penyata yang bertarikh 3 hari bulan 3. Jadi, dalam tempoh 20 hari mulai daripada tarikh penyata, sekiranya anda bayar time tu, anda akan menikmati tempoh tanpa faedah. Maknanya sini, sekiranya anda pinjam RM100 dan anda membayar 20 hari mulai tarikh penyata, anda tak akan dikenakan sebarang faedah dalam tempoh tersebut. Okey. Jumlah yang anda boleh bayar jumlah baki akhir penyata atau membuat bayaran minimum. Dan bayaran minimum tersebut adalah 5% daripada jumlah baki akhir penyata atau minimum RM50. Bank akan tengok antara 5% dan minimum RM50 tu yang mana lebih besar. Pihak bank akan minta kita bayar ikut jumlah tersebut. Sebagai contoh, sekiranya bayaran minimum 5% tu selepas kita buat kira-kira, kita dapati 5% daripada jumlah baki akhir penyata tu adalah RM70. RM70 lebih besar daripada RM50. Maka jumlah bayaran minimum yang perlu dibayar oleh kita adalah RM70, bukan RM50. Okey, now kita nak cerita pasal sekiranya selepas daripada tempoh tanpa faedah masih ada baki, contoh awak dah bayar ke awak tak bayar, selepas daripada tempoh tanpa faedah didapati anda masih ada baki yang belum dijelaskan, maka cas kewangan tahunan sebanyak 15% hingga 18%, it depends, bergantung pada bank lah, akan dikenakan ke atas baki dalam kadar harian. Maknanya sini pengiraannya daripada baki kita tadi tu akan didarabkan dengan kadar kita ni, seterusnya akan didarabkan dengan tahun. Jumlah hari tadi tu kita kena convert kepada tahun dengan cara kita bahagi kepada 365. Kerana apa? Sebab di sini dah kata kadar faedah tu adalah tahunan. Iaitu dalam bahasa Inggeris ni adalah annual. Okey. Next, sekiranya masih tiada pembayaran sehingga tarikh penyata baru. Contoh, anda dapat penyata bulan 3 tapi anda tak buat sebarang pembayaran. Apa-apa pembayaran anda tak buat langsung, anda akan dikenakan cas bayaran lewat. Jumlah cas bayaran lewat adalah minimum RM10 atau 1% daripada jumlah baki yang belum dijelaskan. Okey, bank akan tengok antara 1% dan RM10, nilai yang manakah lebih besar. Sekiranya 1% lebih besar daripada nilai RM10, maka anda akan dicas dengan 1% tersebut. Ini adalah bahasa Inggeris dia. Okey. Now, kita pergi kepada contoh. Contoh, pada bulan Mac, Encik Aidil menerima penyata kad kredit dari Bank Kuntung. Penyata menunjukkan jumlah terkini sebanyak RM3,000. Encik Aidil ingin membuat pembayaran minimum dalam tempoh tanpa faedah. Jadi, berapakah
baki yang perlu dibayar pada bulan April nanti. Okey. So kita tengok sini satu garis masa. Okay, contoh kita andaikan tarikh penyata adalah pada 3 hari bulan 3. Jadi sehingga 23 hari bulan 3, jika Encik Aidil membayar pada waktu tersebut, Encik Aidil akan menikmati tempoh tanpa faedah. Okay, now kita nak kira bayaran minimum dalam tempoh tanpa faedah. Tengok dulu. Jumlah terkini adalah RM3,000. Jadi 5% daripada jumlah terkini adalah 5% darab 3,000 bersamaan dengan RM150. Okey, sekarang ni kita tengok jumlah RM150 ni lebih daripada RM50. Maka bayaran minimum yang dikenakan untuk Encik Aidil adalah RM150. Okay, sekarang ni kita nak tengok pula untuk baki yang perlu dibayar pada bulan April nanti. Okay, kita andaikan Encik Aidil tak membuat sebarang pembelian menggunakan kad kredit apa semua, dia tak buat. So kita boleh andaikan sini. Ini adalah formula cas kewangan ya. Formula cas kewangan adalah baki yang belum dijelaskan darab dengan rate, dengan kadar yang peratus tu, darab dengan jumlah hari bahagi 365. Sebab kita nak tukar kepada tahun. Okey, contoh tarikh penyata baru ni adalah 15 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah. Contoh tarikh last tempoh tamat faedah, tarikh tempoh tanpa faedah last dia adalah 23 bulan 3. So 15 hari selepas itu adalah tarikh penyata baru. So sepanjang 15 hari ni Encik Aidil akan dikenakan cas kewangan terhadap baki yang belum dijelaskan. Okey, caranya adalah baki yang belum dijelaskan adalah RM3,000 tolak 150. 150 adalah jumlah bayaran minimum. Jadi baki yang belum dijelaskan oleh Encik Aidil adalah RM2,850. Encik Aidil beli apa ni? iPhone ke? Okey. Jadi pengiraan untuk cas kewangan adalah baki yang belum dijelaskan tadi, iaitu RM2,850 darab dengan 18%. Ingat, 18% adalah kadar faedah tahunan. Cas kewangan tahunan. Bermaksud dia mesti darab dengan tahun. Jadi 15 hari tadi kita perlu bahagi dengan 365 supaya kita dapat dalam unit tahun. Dan barulah kita selesaikan dapat RM21.08. Ini adalah cas kewangan. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah tambahkan dengan baki yang belum dijelaskan tadi, maka baki yang tertunggak adalah RM2,871.08. Dan kita andaikan tadi selepas daripada tarikh penyata tersebut 3 bulan 3 tu, Encik Aidil tidak melakukan sebarang pembelian menggunakan kad kredit, maka jumlah terkini pada bulan April nanti adalah RM2,871.08. Okay, next kita pergi senario kedua. Okay, senario kedua ni adalah berkaitan dengan Encik Haris. Okay, pada bulan Mac, Encik Haris menerima penyata kad kredit daripada Bank NGONG. Penyata menunjukkan jumlah terkini RM4,000. Encik Haris tidak melakukan sebarang pembayaran pada bulan tersebut. Jadi, berapakah baki yang perlu dibayar pada bulan April nanti? Okey. Selepas daripada tarikh penyata ni, okey,
melalui tempoh tanpa faedah dan cas kewangan pun dikenakan sehingga tarikh penyata baru dikeluarkan. Encik Haris tak melakukan sebarang pembayaran langsung, dan dia juga kita andaikan sini dia tidak menggunakan langsung kad kredit tersebut. Mungkin sebab ada PKP kan, tak boleh keluar rumah. So Encik Haris tak melakukan sebarang pembelian menggunakan kad kredit. Dan mungkin sebab Cik Haris tak bekerja, jadi tak boleh nak bayar. Okey, so kita pakai jadi lah ya. Okey, now untuk kita dapatkan nilai tarikh penyata yang untuk tarikh penyata yang baru ni, caranya adalah ini adalah formula untuk cas kewangan. Baki yang belum dijelaskan darab 18/100. Ini adalah kadar darab dengan hari bahagi 365. Macam biasa, cas kewangan. Okey. Baki yang belum dijelaskan bermaksud dia tak melakukan sebarang pembayaran langsung. So bakinya adalah RM4,000. Jadi cas kewangannya RM4,000 darab 18/100 darab 15/365, dan anda dapati jumlah cas kewangan tersebut adalah sebanyak RM29.59. Okay, now kita pergi kepada cas yang lain pula. Disebabkan Encik Haris tak membayar langsung, tak melakukan sebarang pembayaran, maka Encik Haris dikenakan cas bayaran lewat sebanyak 1% daripada jumlah baki tadi tu. Jumlah baki tadi adalah baki yang belum dijelaskan tambah dengan cas kewangan. So bila darab dengan 1/100 ni, didapati jumlahnya adalah RM40.30. Lebih daripada bayaran RM10, minimum RM10. Jadi kita akan ambil nilainya adalah RM40.30. So kita totalkan jumlah terkini pada April nanti adalah RM4,069.89. So formula untuk cas bayaran lewat ni adalah 1/100 darab dengan jumlah hasil tambah baki yang belum dijelaskan dan cas kewangan. Okey. Ni dah dikala-kala mengikut warna setiap poin-poin yang kita cari tadi tu. Okey, boleh rujuk balik. Sekiranya ada apa-apa masalah, boleh rujuk balik slide ni, video ini di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan klik button notification untuk video, untuk lebih lagi video akan datang.